Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 19 Ogos 2020. Okay. Hari ini bukanlah kata nak share tentang bisnes ataupun nak share tentang rumah tangga ke, tentang bisnes ke kan. Tapi just kita punya sharing sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang masyarakat sekeliling yang kita sebenarnya saling memerlukan antara satu sama lain kan. Jadinya selama ni pun saya lebih suka cerita tentang bisnes dan sebagainya kan. Tapi hari ni saya nak share satu benda yang saya rasa ibu-ibu atau wanita perlu tahu. Sebagai wanita perlu tahu tentang keadaan kita sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai orang yang perlu berkongsi dan tahu tentang diri sendiri. Okay? Walaupun kita benda tu kita rasakan biasa-biasa, tapi sebenarnya memberi kesan yang tak elok pada diri kita kan. Jadi hari ni saya nak cerita tentang apa yang berlaku dekat saya lah. Okay, saya pun sebelum ni sebenarnya memang pregnant dan juga nak kata sayang tetap sayang lah kita punya pregnancy tu, anak kelima. So sekarang saya nak share tentang berlakunya septic miscarriage. Okay, saya sebenarnya ada buat penulisan di IG dan page saya, tapi saya rasa saya tak berkesempatan untuk menulis, jadi saya buat video ni dan saya nak share lah. Okay, sebenarnya Alhamdulillah rezeki saya masa awal PKP hari tu, saya masa kita diminta untuk premises tutup dan kita perlu PKP di rumah 18 hari bulan 3. So selepas 18 hari bulan 3 tu saya tahu awal bulan 4 tu saya alhamdulillah kan, kita rasa macam kita to be deliver baby macam tu kan. Jadi sebab waktu tu adalah waktu PKP, jadi kita saya hold supaya saya confident bila saya pergi check dengan doktor benda tu memang ada, baby tu akan lahir ataupun baby tu akan ada dan wujud dalam rahim saya. Jadi saya pun awal bulan 5 tu saya check lah 9 hari bulan 5. Alhamdulillah Allah cakap waktu tu saya dah pregnant 10 minggu. Jadi happy lah kan, kita sebagai isteri, kita sebagai ibu happy lah sebab kita nak terima baby kan. Mustahil lah ada ibu yang tak happy, mungkin something wrong lah kan. Jadi waktu tu saya happy, so duduk kat rumah sebab kita PKP kan, kita tak pergi mana-mana pun, kita tak buat benda yang ganas-ganas, berat pun kan. Kita duduk rumah makan minum sebab kita waktu tu mabuk. Saya mabuk, kita cakap Kelantan sikit, saya mabuk, pening-pening, tak boleh buat hijau, tak boleh nak jahit, tak boleh nak buat apa. Jadi masa tu sebenarnya saya ni rehat banyak. Saya rehat banyak dah waktu tu. Masa awal bulan 6 tu, 9 hari bulan 6, waktu adalah PKP. Saya kata saya nak pergi check lah kali kedua untuk baby. Okay, nak pergi check kali kedua punya monthly punya check up kali kedua. Waktu tu masa saya check tu pagi tu, dah borok-borok dengan doktor semua ni. Lepas tu doktor kata mari kita pergi scan. Waktu tu baru saya tahu anak saya, baby saya tak bernafas dah waktu tu. Sebab pertama kali berlaku gitu, jadi kejut juga dah sampai doktor pun peluk saya dah gitu. Air mata waktu tu titik luar sebab ni kita masih menahan, kita rasa ada masa lagi untuk jumpa doktor dekat hospital untuk refer, rujukan. Jadi masa tu bila saya dah pergi tu refer, doktor check untuk final tu sebenarnya yes, baby saya memang dah ni lah. So doktor bagi masa dekat saya, doktor bagi masa dekat saya 2 minggu. 2 minggu tu alhamdulillah baby keluar secara normal mengikut yang sepatutnya beliau keluar dari darah semua habis penuh lah darah ni.
kategori nak panik tu panik dok mana, tapi kita macam sebab banyak tubik darah kita jadi macam pening gitu, pening. Lepas tu kita tengok pula baby tubik itu kan, macam keadaan fizikal dia tu hampir sempurna, cuma tak kembang. Sebab doktor kata ni adalah sifat yang wujud yang dah ada, sebab cuma belum kembang, belum keluar jari, belum besar. Okay. Lepas tu pergi klinik, pergi hospital lah. Malam tu juga pukul 9 tu di hospital dalam pukul, tak dalam pukul 10. Pukul 10 sampai hospital. Doktor kata tunggu doktor pakar mari lah, dia nak check ke apa. Lepas tu Elah tu dia hantar saya ke bilik, satu bilik untuk cocok orang kata cocok ke rahim. Bila saya pergi tu sakit seronok beranak gitu, ke sakit mula-mula seronok period ke apa, nangis ke apa, nitik lah mata tu sebabnya sakit doa. Lepas tu lepas pada tu doktor tubik dia bagi result, dia kata okey puan tak payah cuci, tak payah apa, sebab dia kata baby saya tubik molek, dia kata habis semua dah. Saya tak faham lah apa dia maksud dia royak habis tu, tak faham langsung lah sebenarnya. Cuma kita tahu mungkin baby tu habis keluar dah dengan kartu dia, dengan apa-apa yang bersangkutan dengan dia tu. Okey. Jadi balik patutlah ni 2 minggu dalam hari ke-16 gitulah. Cuma hari ke-16 tu hari saya pergi hijau. Bukan sebab apa doktor kata kalau gugur dalam 2 minggu should be okey nak pergi hijau, sains klinik ke apa. Dia kata dalam 2 minggu pergi hijau government, hijau mata gaji ni kan, dia kata 2 minggu okey pergi hijau. Kita pun gilah cuti 2 minggu pergi hijau. Lepas tu saya okey, saya tak ada apa-apa. Makan ke apa semua. Lepas tu malam tu dia start bleeding lah, dia start darah pokok tubik. Kita expectation saya macam darah, tanya-tanya orang macam darah tu nak cuci semua benda hak ada, hak lekat-lekat masuk gugur tu. Sebab gugur ni dia tak tubik belakang. Kita kena faham gugur ni dia tak tubik belakang, dia gugur sikit. Kesel dia tu kita tak pasti lagu mana, cuma kita kena jaga. Saya jaga dah masa lepas gugur tu, cuma kita tak tahulah berlakunya keadaan macam ni. Jadinya bila berlaku gitu dalam pukul 10 sampai pukul 3 tu banyaklah juga saya punya apa kata kuala wanita tu kan, adalah dekat 7-8 tilam 2 masuk 3 kali. Hak 3 tu baru saya rasa relax, sebab saya dah husband saya bagi minum air ke apa, mungkin dia dah recover sikit kan. Lepas tu selimut 2, kain batik 3, tak usah kata lah. Okay. Sampai ngakak ke apa, pukul 3 ke 4 tu konon nak pergi hospital dah, tapi waktu tu memang saya tak boleh nak bangun. Husband pun telefon ambulans tapi tak mari juga, tak boleh nak mari sebab tak cukup ambulans. Kita faham kan, tapi saya tak boleh gerak. Jadi saya bertahan di rumah. Alhamdulillah lega sebab mungkin pokok tu tubik, kotor-kotor tubik belakang dah keluar belakang dah. Jadi saya pun lah 2-3 hari. Tu 3 hari ketiga tu saya kata kat husband saya, abang kalau hari ketiga ni benda ni masih berlaku, saya nak pergi klinik. Okay, saya nak pergi klinik. Saya pun pergi Farabi, Dr. Farabi ubat lah kat saya. Dia kata ubat saya sakit ni akan buat pam untuk darah tu supaya tak keluar lah. Okay, dia pam. Lepas tu saya ada dapat ubat vitamin, lepas tu saya dapat ubat pening masih dibekalkan. Lepas tu saya makan, dia kata seminggu kalau tak jadi apa-apa mari semula di klinik Farabi. Tapi dah masa seminggu tu dia tidaklah macam hari pertama berlakunya lepas 2 minggu saya gugur betul tu. Dia maru one tapi banyak. Kita rasa macam kau sikit tapi esok tu banyak. Jadi seminggu gitu ubat teh sakit Dr. Wee dia kata seminggu kalau tak jadi apa, kalau tak okey juga mari semula tu. Saya dah pergi, kita kata macam petai tu dia keluar banyak. Dia keluar macam tak henti dah. Dia jadi macam hot cair pun dia keluar. Tu saya pun bila duduk atas tilam pun, lepas pergi bilik air, biasa duduk atas tilam saya automatik nak terbalik. Dia jadi macam lembek gitu.
Hilang ke pening. Sebelum ni pening je. Lepas tu nak pergi bilik air tu, sebab banyak sangat darah, saya nak pergi bilik air kali pertama tu okey, lepas saya duduk atas bawah katil, saya rasa macam nak terbalik. Saya duduk pula, pergi pula bilik air, saya tak sabar dah. Waktu tu memang saya kata, aku surrender lah ni, aku tak boleh nak pergi ni. Panggil lah kakak dengan anak saudara, piping di bilik air. Mari memang saya dah tak boleh nak pergi, cannot go. Orang putih kata cannot go, nak cross, nak teruskan tu tindakan kita dan kekuatan kita, saya tak boleh. Saya rasa saya surrender waktu tu. Dan pukul 5 tu saya call husband saya, dia kata dalam pukul 5.10 dia kata, saya rasa waktu tu mungkin beliau nak bersukan lah, maybe main badminton. Sebab beliau macam agak-agak kelewatan lah, mungkin waktu tu baru lepas keluar office kan. Jadi kelewatan bukan sebab kelewatan sampai rumah, macam betul ke macam ni, betul ke kan, sebab maybe beliau pun rasa macam serius ke tak sebenarnya benda tu kan, sebab dia pun dah lama tak bersukan dan sebagainya. Kita pun tak nak ganggu lah benda tu berlaku. Jadi saya cuba explain lah, saya berikan masa pada beliau supaya beliau tak rasa benda tu terlalu tergesa-gesa dan emergency. Jadi bila dah saya call, saya kata, abang boleh tak bawa saya ke klinik mana-mana lah, saya tak kisah. Jadi saya pergi klinik sebab saya rasa memang tak tahan sangat. So sebab husband daripada Pekan, so maybe dalam 40-45 minit baru sampai lah ke rumah. Kakak lah yang bantu saya, hantar saya siap dekat rumah kan. Kebetulan pengasuh anak saya, Mak Ngah, dia sampai waktu tu dan bantu saya lah, pimpin saya, siapkan saya. Lepas tu masukkan saya dalam kereta kakak dan kita pergi ke klinik Jaya Gading lah kat Kuantan. So bila saya pergi tu, sebenarnya saya dah ada kat situ. Saya minta lah, saya memang dah tak boleh nak bercakap. Saya dah macam pening, saya macam lost tau. Benda-benda yang kita rasa macam apa kalau jadi sesuatu ke aku, apa macam mana dengan aku, tak ready apa-apa kan. Jadi redha lah waktu tu, macam kita dah rasa perasaan redha, tawakal, minta maaf, semua kita dah ucapkan dalam hati dengan Allah kan. Jadi saya waktu tu memang dah tak boleh nak bercakap banyak dah. Husband tanya, nurse tanya semua. Lepas tu nurse cuma maklumkan pada kakak dan adik husband saya, kena bawa pergi klinik, kena bawa pergi hospital terus lah. Manakah saya dah pucat semua. Saya rasa lah, sebab saya memang rasa lain sangat. Cuma saya tak pandang je waktu tu muka saya di cermin. Tapi saya memang rasa lain. Dia punya degup jantung tu dah sangat laju. Kepala saya dah tintong tau. Dia bukan tintong berbintang-bintang je. Dia dah tintong sampai tahap dia macam pukul drum tau. Tong macam tu, kuat lah. So kalau ada berlaku macam tu, better pergi hospital dan klinik dengan seberapa segera lah. Worried that HB ke, worried that tekanan darah tu memang rendah sangat. Okay. So saya tak tahu benda tu, saya tak pernah alami. Jadi bertahan dengan kekuatan dan semangat yang ada. Hasil bawa ke hospital, saya memang tak boleh nak cakap terus lah. Saya memang diam. Saya redha je orang buat apa kat saya. Okay, husband parking. Ada yang assist dekat kaunter tu. Kita check mask, check blood pressure semua kan. Dia tanya sikit sebanyak soalan dekat bahagian saringan. So saya terus didaftarkan oleh pembantu kat situ lah, staff dekat situ di kaunter pendaftaran. Dan beliau terus bawa masuk saya dekat zon hijau kecemasan. Masa kat situ saya terus dah kena tahan. Saya tak boleh pergi toilet berjalan dan saya tak boleh turun daripada katil. Saya memang kena stop. Nurse dengan doktor memang cakap muka saya pucat, dah ada tanda-tanda darah memang kurang. Saya dah check, dah ambil darah saya semua kan. So macam tu kita dia dah check semua, dia dah check jantung dan masa semua. Lepas tu pakar semua dah check darah yang saya ambil, yang mereka ambil. So saya kena admit lah. Masa saya kena admit tu, saya kena scan dulu perut saya punya ni semua benda kena scan dulu dekat tingkat 1A. Masa kat situ, masa nak scan tu, doktor macam dah tahu dah masalah saya tu adalah masalah yang kenapa boleh bertahan, kenapa saya tahan sampai seminggu. Sebab kita tak tahu apa-apa, sebab darah beku, kata darah beku tu nak cuci kan.
Lepas tu saya rasa diri saya masih lagi mampu bertahan sebab tak sakit. Dia rasa memulas-mulas, dia rasa macam kita masih lagi tahan kan. Boleh tahan sebab saya dibekalkan ubat di klinik dan sebagainya. Lepas tu dalam masa 30 minit macam tu, dah habis 10 minit doktor check semua benda. Saya dengar lah doktor pakar cakap dia ada 4 orang tak silap saya doktor pakar. Doktor ada pakar juga seorang. Lepas tu dia ada call lagi seorang doktor yang pakar juga dekat bilik operation sebagainya, terpaksa berinteraksi macam tu sebab ada operation kan. Jadi doktor kata, saya dengar lah doktor cakap BP dah 7.3, darah kena tambah, kena order 4 pint, 4 bag. Lepas tu BP dah rendah, HB dah rendah, HB 7.3, BP 80-60 dah memang darah sampai 4 bag. Doktor order 4 bag. Lepas tu saya kata kat doktor, saya rasa kalau masuk darah dulu boleh tak? At least bagi masa saya berehat. Sebab saya worried masa depan perut saya. Sebab saya bimbang kenapa dalam keadaan macam ni bukan lahir baby yang betul-betul sempurna, nak kena diuji untuk operation. Sebab doktor kata kena operation. Jadi benda tu jadi tanya kepada saya kenapa. Sebab saya sayang untuk operate. Biasalah perempuan dia akan rasa kalau boleh tak nak operate kan. Jadi saya kata kat doktor boleh tak bagi masa dekat saya, kenapa boleh tak lepas masuk darah dan saya dah rehat semua baru kita buat operation. At least saya ada masa saya rehat. Okay, ada masa saya rehat. Lepas tu doktor sendiri cakap dekat saya, Puan tak boleh berehat malam ni. Kalau Puan berehat malam ni, saya tak pasti esoknya Puan macam mana. Dia cakap macam tu. Saya faham. Nurse doktor pun terus cakap dekat nurse. Dia kata okey, order darah 4 bag, check BP, masukkan antibiotik, semua benda macam kelam kabut lah. Doktor kata persiapkan dalam masa 20 minit cari darah semua. Jadi saya hampir rebah lah waktu tu. Waktu tu saya kata waktu tu adalah waktu yang saya rasa adakah saya perlu tinggalkan semua? Adakah saya perlu tinggalkan suami saya? Adakah saya perlu tinggalkan anak-anak saya? Jadi bila berlaku macam tu, tawakal, doa. Doktor pesan kat saya, Puan, jangan cakap banyak dah. Puan doa baik-baik. Malam ni tak kena lakukan operation. Jadi saya tahu waktu tu saya dah kena redha lah. Bila dah jadi macam tu, nurse pun bagi tahu kat saya, Puan mengucap banyak-banyak sebelum masuk bilik bedah ni. Puan mengucap banyak-banyak doa dan sebagainya. Kita kena buat sekarang. Jadi waktu tu yelah, benda yang kita rasa tak sakit, benda yang kita rasa biasa-biasa tu sebenarnya dah mengundang maaf pada diri saya sebenarnya. Okay, jadi lepas pada tu alhamdulillah malam tu juga operate, masuk bilik bedah pukul 12 dan saya keluar dalam pukul 3.30 macam tu. Bercakap lah. Jadi saya sedar, tapi waktu saya sedar tu saya dah keadaan yang saya rasa lah dalam saya punya saluran tekuk ni, kita rasa lah ada wire yang kena tarik. Sebab saya bius penuh. Lepas tu doktor memang kejut kat saya, nurse kejut kat saya, kata Puan bangun. Dalam keadaan orang kata paksa saya bangun. Alhamdulillah saya sedar. Dan saya ditempatkan di ward pemerhatian. Dan waktu tu memang saya ingatkan ward pemerhatian tu sebenarnya buat ward yang berdua, yang special kan. Tapi rupanya tidak. Doktor kata, Puan dekat. Saya tanya doktor boleh tak kalau saya nak duduk berempat? Saya nak duduk ward biasa je. Saya tak nak duduk macam ni sebab saya tak boleh borak kan. Waktu tu baby dah tak ada kan. Lepas tu doktor kata, Puan, ni bukan bilik ikut kelayakan. Ni dia kata bilik pemerhatian. Sikit lagi nak masuk ke ICU. Dalam hati saya kata, saya terdiam dan saya cakap,
Ya Allah, Alhamdulillah aku masih lagi boleh bernafas rupanya. Jadi masa husband sampai hari tu memang saya menitik air mata kan. Tak dapat nak gambarkan macam mana, sebab waktu masuk operation theater tu saya rasa husband saya terkejut sebab saya panggil beliau tu, beliau menyahut tapi tak datang dekat sangat. Cuma dia kata, abang tak boleh masuk. Tapi saya sebenarnya waktu tu saya nak minta maaf je. Saya nak minta maaf. Cuma saya nak pesan, andai kata dah jadi apa-apa kat saya, minta jagalah kan. Nak semua tu je sebenarnya. Tapi the rest tu saya tak cakap. Saya cuma cakap, abang saya minta maaf. Tapi waktu tu air mata saya dah tak boleh nak menitis. Sebab saya rasa roh saya waktu tu dah macam redha kan. Kita macam tawakal je, apa yang berlaku pun jadi ya kan. Lepas tu Alhamdulillah dah operation semua benda. Saya 4 hari 4 malam dalam ward tu. Hari kedua lepas okey, nak cerita pasal operation ke tak tu, rupanya masa saya dah ward tu hari kedua tu baru saya perasan rupanya doktor ada cakap, puan sebenarnya kita tak operate puan. Dia cakap, saya waktu tu nak nangis pun ada. Saya syukur sangat-sangat sebab saya masih lagi sihat. Andai kata saya ada rezeki untuk melahirkan lagi. Okay. Jadi saya rasa lebih bersemangat nak sihat dan juga nak balik rumah, nak jumpa anak. Sebab waktu pergi tu sangatlah tergesa-gesa. Saya tak sempat cium anak saya. Sebenarnya kan saya tak sempat cium suami saya. Jadi Alhamdulillah saya sihat 4 hari, cukup 4 hari 4 malam. Saya keluar ward, saya balik, saya berpantau. Alhamdulillah saya sihat sepenuhnya. Kalau kata masih lagi berpantau, tapi saya dah mula buat kerja. Yalah, kita PKP dah lama, datangkan pula dugaan macam tu kat saya. Jadi kita bisnes tetap bisnes lah kan. Jadi Alhamdulillah hari ni baru saya mampu untuk bercerita, nak share kan. Siapa yang tengok video ni, ibu-ibu yang tengok video ni, sebagai seorang wanita, saya kalau boleh, walaupun kita rasa kita sihat, walaupun kita rasa kita mampu untuk survive, kita kuat, jangan lupa jumpa doktor, jangan lupa makan ubat, okay? Dan kita kena kekalkan mental semangat kita supaya kita boleh lalu setiap apa yang kita tak boleh jangka tu dengan sebaiknya. Ingat, kekuatan kita yang ada dalam diri kita itu sebenarnya adalah kekuatan yang paling penting, bukan orang sekeliling sebenarnya. Okay. Kekuatan kita dalam diri, kekuatan kita dengan Allah, itu yang sebenarnya penting bagi kita. Okay. Pergantungan kepada Allah tu. Okay lah. Sebenarnya tak nak menangis pun kalau boleh, tapi part tu adalah part yang saya rasa rupanya membawa musibah. Okay lah. Okay, bye perempuan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak, jaga suami, insyaAllah. Okay. Allah rahmati kita sebagai seorang perempuan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.